Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So, kenal tak pokok ni? Pokok ini adalah pokok pudina ataupun lebih dikenali sebagai pokok mint. Dan pokok ini mempunyai nama saintifiknya Mentha arvensis ataupun daripada keluarga Labiatae ataupun Lamiaceae. Dan pokok ini jenis tumbuhan yang tumbuhan kecil yang biasanya menutup kawasan bumi, dan pokok ini membiak menggunakan keratan batang ataupun anak pokok ataupun juga akar. Dan pokok ini merupakan pokok herba, ya, pokok herba yang banyak sangat khasiat, dan sewajarnya lah kalau kita dapat simpan, dapat ada di rumah kita, sebab pokok ni pokok herba dan banyak khasiatnya. Dan saya selalu gunakan daun pudina ni ataupun daun mint ini untuk saya campurkan ke dalam teh. Sebenarnya banyak cara untuk kita gunakan, sama ada nak campurkan dengan minum dalam keadaan air panas, dan juga boleh digunakan juga minum dengan air yang sejuk, ataupun ada juga digunakan untuk buat ulam-ulaman. Dan saya menggunakan daun pudina ni untuk dicampurkan dengan teh, dan saya selalu minum pada waktu malam, minum air panas, ya. Dan pertama sekali yang saya nak kongsikan di sini ialah tentang khasiat dan juga cara pembiakan pokok pudina, ya. Jadi banyak sangat khasiat yang boleh kita boleh dapat manfaatkan daripada kita menggunakan daun pudina ni. Jadi satu antaranya ialah mengurangkan sakit kepala, ya, ni khasiat dia. Selain daripada itu, dia juga boleh memperbaiki emosi, melegakan selsema, melegakan loya dan juga muntah, mengurangkan kesan alahan, menyebabkan nafas segar, boleh juga dibuat dalam sebagai ulam-ulaman, boleh kita makan dengan ulaman yang lain, juga memudahkan penghadaman serta membantu melancarkan perjalanan makanan ke dalam saluran usus. Dan pokok pudina juga baik untuk melegakan senggugut dan juga melancarkan kitaran haid bagi kaum wanita. Jadi hari ini saya nak kongsikan macam mana saya nak membiakkan pokok pudina ni supaya dia boleh diperbanyakkan. Jadi yang kita tahu, pokok pudina ni kita boleh biakkan dengan menggunakan keratan batang. So ini adalah contoh koleksi pokok pudina di rumah saya. So kita akan potong bahagian-bahagian batang-batang yang dah terlebih daripada polybag, ya. Jadi kita nak cuba biakkan, sebab bila nanti kita tak biakkan benda ni, nanti pokok ni akan lama makin kering dan tak ada nak dibiakkan lagi. So ini cara saya saya akan ambil keratan batang tersebut, dan biasanya kalau kita lihat pokok ni jenis menjala, ya, dan kita boleh potong, dan bila kita potong nanti dia akan tumbuh lagi. Jadi sebenarnya benda ni nak bila benda tu ada kat rumah, kadang-kadang kita nampak dan kita tak manfaatkan pokok ni adalah pokok herba. Dan ini antara keratan-keratan batang yang saya nak cuba biakkan. So kita akan biakkan menggunakan kaedah keratan batang. Jadi mungkin kalau sekarang ni kita boleh perbanyakkan dengan sebab kita lihat dia punya khasiatnya terlalu banyak, dan benda ni boleh jadikan amalan untuk kita untuk menjaga kesihatan kita. Dan apa yang perlu kita lakukan bila kita nak biakkan ialah kita akan menggunakan tanah. So saya gunakan polybag saiz 8x8. So dia agak besar dan juga rendah, dan saya akan isikan tanah. Dan tanah yang saya gunakan ialah tanah campuran dengan nisbah 2:1, iaitu satu bahagian kompos, 2 bahagian tanah topsoil.
Kenapa saya gunakan tanah topsoil ni? Ialah tanah topsoil ni, satu ialah kelebihannya ialah dia menyimpan air, dan kita boleh tahu kalau kita tengok tanah itu keras, maksudnya tanah tu dia kering. Jadi bila kita gunakan tanah topsoil ni, kita boleh tahu. Jadi tanah ni kalau kita pegang polybag tu, kalau polybag tu lembik, maksudnya kandungan air dalam tanah tersebut cukup untuk tumbesaran pokok. So kita akan masukkan tanah ke dalam polybag dan kita padatkan, dan kita mungkin akan buat beberapa polybag supaya kita boleh biarkan pokok ni. Jadi tadi manfaatnya selain daripada khasiat kita buat air daripada daun pudina tu, kita boleh juga buat ulam-ulaman, dan kalau kita makan nasi, kita boleh campurkan dengan ulam-ulaman yang lain bersama dengan daun pudina. Okey, kita akan menambahkan lagi beberapa polybag untuk kita biarkan, dan pokok ni sangat-sangat mudah untuk membiak. Caranya kita akan, nanti bila kita dah sediakan polybag ni, dan kita akan buat keratan batang, dan kita akan tanam, dan proses dia untuk hidup sangat sekejap. Biasanya kalau kita tengok dalam seminggu ataupun 2 minggu tu, kalau kita nampak keratan batang tadi dah tumbuh tunas baru, bermakna batang yang kita cocok tu sudah berakar. Dan nampak simple, walaupun pokok ni mudah dibiarkan, kadang-kadang kita leka sebab benda tu ada kat rumah. Cuma kita nampak benda ni bila dah ada kat rumah, kita kurang manfaatkan khasiatnya. So yang saya nak kongsikan di sini ialah khasiat dia, kita boleh amalkan sebagai minuman ataupun sebagai ulam-ulaman. Okey, kita dah hampir siapkan beberapa polybag dengan kandungan tanah 2:1, dan seterusnya kita akan sediakan beberapa polybag tadi, kita letakkan, dan tempat yang sesuai untuk kita letakkan polybag ni ialah di kawasan di bawah pokok. Dan ini adalah keratan batang yang saya sudah potong, dan kalau kita lihat tu ada 3 tunas tu ya. Jadi kita pastikan yang tunas yang di bawah tu kita tenggelamkan. So biasanya kalau dalam satu polybag macam ni, saya akan letakkan 3 hingga 4 batang, sebab polybag tu agak besar, sebab ukuran saiz 8x8. Jadi tujuannya kalau kita bubuh 4 keratan batang ataupun 3 keratan batang, nanti dia punya pokok tunas tu akan keluar dan dia akan cepat rimbun. Satu, kalau kita lihat dia punya prinsip pokok ni ialah dia merupakan tumbuhan tutup bumi. So bila dia tumbuh tunas, dia akan panjang dan dia akan menjala di kawasan sekeliling polybag. Jadi kita akan cocok, kita tengok satu polybag ni kita akan cocokkan dalam 3 atau 4 batang. Tengoklah, sebab hari ni kita buat tak banyak sangat, permintaan pokok pudina pun tak banyak, tapi just kita kena buat, sebab benda ni takut kalau kita tak kembang biarkan, pokok ni akan habis macam tu saja. Bila dia dah tua, dia akan tinggalkan batang saja, daun tak ada. So manfaatnya pokok ni, kalau kita rajin, kita pangkas, kita buang, maka dia akan sentiasa akan berkembang, dan daun tu kita akan manfaatkan untuk kesihatan kita. Okey, seterusnya kalau kita lihat keratan batang ni, jadi kalau kita lihat tanah yang kita gunakan ni pun tanahnya agak gembur, dan kita gunakan topsoil ni, satu, dia menyimpan kelembapan. So kalau kita lihat manfaatnya kita gunakan tanah ni, kita boleh biarkan dia seberapa banyak. Dan kalau kita biasanya kalau kita beli kat kedai, kadang-kadang bendanya kat kedai pun kadang-kadang tak jumpa. Jadi kita manfaatkan bila benda ni ada kat rumah, kita biarkan. Dan ini adalah hasil yang kita dah
tanam. Okey. Kita ada lebih kurang dalam 8 polybag, ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 polybag. Dan seterusnya kita tengok walaupun tanah tu agak tidak berapa kering dan agak lembap, kita kena siram juga supaya pokok ini akan terus cepat keluar akarnya. Dan tak perlu kita sungkup, just kita letakkan di bawah pokok pokok pudina ni supaya dia terlindung daripada cahaya matahari terik. Dan cara ini membantu pokok ini cepat mengeluarkan akar. Dan macam mana kita nak tahu pokok ni boleh hidup ataupun tidak? Bila dia mengeluarkan tunas, maksudnya akar tu sudah berfungsi. Kemudian apa yang kita nak lakukan seterusnya ialah kita siram. Kita siram pokok-pokok ini bagi sampai basah. Dan pastikan, kalau kita lihat tu, sebab kadang-kadang kalau kita lihat pokok pudina ni, kita ada dengar dekat pasar raya ubat gigi berperisa pudina. So dia salah satu manfaatnya ialah dia menyegarkan mulut kita. Dan mulut kita akan berbau wangi bila kita makan pudina, sebab dia ada rasa mint. Maksudnya ada rasa kesegaran. Dia rasa sejuk bila kita makan ataupun kita gunakan, mulut kita akan rasa sejuk. So kita akan siram sampai basah dan kita akan simpan pokok polybag ini di bawah pokok dan kita tunggu dalam masa seminggu. Sekian perkongsian ilmu daripada Ilham Petani.